Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya dan sahabat-sahabat saya akan membentangkan salah satu bab daripada buku yang bertajuk An Interview of Applied Linguistics. Adik pula saya terdiri daripada saya sendiri, pada Aisyah, Najah Humairat dan Nur Adila. Dan yang kami hormati Dr. Harun. Okay, seterusnya. Okey, dalam bab ini, dia lebih menekankan tentang apa yang dikatakan dengan linguistik terapan ataupun dalam bahasa Inggeris disebutkan sebagai applied linguistic. Okey, telah dinyatakan dalam bab ini, linguistik terapan itu ialah menggunakan apa yang kita tahu mengenai bahasa, bagaimana ia dipelajari dan bagaimana ia digunakan untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan masalah dalam dunia nyata. Jadi secara asasnya dia adalah mengenai bahasa, macam mana cara digunakan dan macam mana cara dipelajarilah. Dan linguistik terapan ini berkaitan dengan peningkatan pemahaman tentang peranan bahasa dalam urusan manusia dan dengan itu memberikan pengetahuan yang diperlukan di dalam kelas, tempat kerja, mahkamah atau makmal. Ini yang disebutkan oleh Wilkins 1999 dan bukan saja di tempat-tempat itulah, sebab bahasa ni secara umumnya kita guna di banyak tempat kan. Maksudnya penggunaan bahasa ni adalah sangat meluas. Okey, seterusnya. Okey, dalam buku ini dia ceritakan tentang fokus utama linguistik terapan ni secara tradisionalnya ataupun kaedah lamanya difokuskan pada dua perkara, iaitu teori pemerolehan bahasa kedua dan pedagogi bahasa kedua, dan dikatakan kedua-duanya adalah saling berkait rapat. Dan seperti yang kita tahu, pedagogi ni adalah macam mana kaedah pengajaran di dalam kelas tu kan. Okey, seterusnya. Okey, subdisiplin dalam linguistik terapan yang telah dinyatakan oleh Carter dan Noonan terbahagi kepada 7. Okey, yang pertama literasi, yang kedua patologi pertuturan, yang ketiga pendidikan peka, yang keempat mentafsir dan menterjemah, yang kelima amalan komunikasi, yang keenam leksikografi, dan yang ketujuh pemerolehan bahasa pertama. Okey, apa yang dimaksudkan dengan literasi? Yang kita tahu literasi ini adalah kebolehan menulis dan membaca. Bila kita lihat dari segi patologi pertuturan pula adalah sebab punca ataupun lebih kepada proses perkembangan seseorang itu untuk bertutur. Dan leksikografi pula adalah lebih kepada penyusunan kamus. Jadi saya jelaskan istilah-istilah yang kita jarang dengar lah kan. Okey, seterusnya. Okey, dalam bab ini juga telah dijelaskan tentang perkembangan linguistik terapan. Kira daripada sejarahnya lah. Dan sejarah awal linguistik terapan ini bermula daripada zaman Yunani kuno, iaitu yang dimulakan oleh Plato dan Aristotle dengan 3 perkara, iaitu yang pertama tulisan, iaitu lebih menekankan tata bahasa yang baik. Yang kedua wacana ataupun disebutkan sebagai retorik. Retorik ni dia lebih kepada bahasa yang indah lah, bahasa yang berbunga. Dan yang ketiga, Plato dan Aristotle menekankan tentang perkembangan dialektik. Maksudnya perkembangan dialek lah. So dalam satu bahasa pun kita ada banyak dialek kan. Dan seterusnya pada abad ke-18, Samuel Johnson pula dia telah membuat penerbitan kamus bahasa Inggeris dan penyeragaman ejaan bahasa Inggeris, sebab buku ni dia lebih fokus kepada bahasa Inggeris. Jadi sejarah perkembangan linguistik terapan tu pun dia lebih memfokuskan kepada linguistik bahasa Inggeris. Jadi seperti yang telah diperkenalkan oleh Samuel Johnson ni adalah lebih kepada bahasa Inggeris lah, penerbitan kamus dan ejaan dalam bahasa Inggeris. Okey, seterusnya.
Okey, pada abad ke-20 pula, dia memfokus dalam buku ini lebih memfokuskan kepada Perang Dunia Kedua, iaitu dibahagikan lebih mudah saya bahagikan kepada tiga lah. Sebelum perang, semasa dan selepas peperangan. Okey, sebelum peperangan, kaedah grammar translation telah diperkenalkan. Okey, apa yang disebutkan dalam kaedah grammar translation ni adalah lebih kepada peraturan tata bahasa baru. Yang kedua, senarai perbendaharaan kata ataupun vocabulary lah senangnya kan. Dan yang ketiga, contoh latihan daripada first language, daripada bahasa pertama kepada bahasa kedua. Maksudnya dia nak applicate daripada bahasa pertama tu nak bawa kepada bahasa kedua. Dia menggunakan kaedah latihan. Okey, dan kaedah latihan ini dia menekankan kaedah mudah iaitu ayat contoh. Banyak menggunakan ayat contoh bukannya keseluruhan teks. Maksudnya ayat yang mudah lah, kita bina ayat mudah. Bukannya macam kita baca teks nak fahamkan tu kadang-kadang kalau peringkat umur dia agak susah kan. Jadi pada awal ni kaedah grammar translation ni memudahkanlah untuk seseorang tu kenal dengan bahasa. Okey, seterusnya bila kaedah grammar translation ni dirasakan macam ada kekurangan, diperkenalkan pula kaedah langsung ataupun dalam bahasa Inggeris disebutkan direct method. Okay, dalam direct method ni, kaedah langsung ni lebih ditekankan pada mendengar dan bertutur. Dia lebih menekankan dua perkara tu. Dan kelemahan dia adalah dalam kaedah ni juga ada kelemahan dia sebab kaedah langsung ni dia lebih memerlukan seorang guru. Maksudnya kita nak belajar secara kendiri tu agak susah sebab kita nak belajar daripada kita nak tiru daripada bahasa pertama dan nak applicate kepada bahasa kedua tu memerlukan seseorang itu untuk berguru. Susahlah untuk belajar sendiri. Jadi kaedah tu pun dilihat ada kekurangannya. Dan seterusnya Michael West dia telah perkenalkan pula kaedah membaca di UK. Kaedah membaca ni dia ada kaitanlah dengan pengurusan ataupun vocabulary control movement. Maksudnya vocabulary control movement ni dia ada kaitan dengan kaedah membaca. Itu pada sebelum peperangan dan diteruskan semasa peperangan kaedah yang sama. Dan bila dilihat kaedah vocabulary control movement ni pun ada kelemahan dia, bermulalah kaedah tentera ataupun disebut sebagai audio linguism. Okey, apa yang diperkenalkan dalam kaedah tentera ni adalah yang pertama dengan memerhatikan sebutan, yang kedua latih tubi secara lisan, yang ketiga corak ayat ataupun bentuk ayat, dan yang keempat soalan itu perlu hafal. So kita nampak dalam kaedah tentera ni lebih strict dan kaedah tentera ni masih lagi diteruskan selepas peperangan. Namun begitu dilihat kaedah audiolinguism ni pada tahun lebih kurang 1950-an macam tu, kaedah ni mula tak disukai. Mula ada orang yang tak setuju dengan kaedah ni dan pada ketika itu Chomsky pada tahun 1999 dia memperkenalkan universal tata bahasa. Universal tata bahasa ni dimulakan daripada kanak-kanak lagi. Maksudnya bahasa kan kanak-kanak mudah nak apply kan, mudah nak guna. Jadi Chomsky perkenalkan bahasa ni seawal dari kanak-kanak lagi. Dan sehingga akhirnya melibatkan psikologi dan timbullah kaedah psikolinguistik ni pun diperkenalkan oleh Chomsky juga. Dan seterusnya pada tahun 1972, Himes telah memperkenalkan konsep komunikatif kompetensi, iaitu komunikatif kompetensi ni macam mana adalah dengan membina ayat secara gramatis. Yang kita tahu membina ayat secara gramatis ni ayat lebih kompleks, lebih panjang kan daripada ayat-ayat yang mudah. Dan seterusnya Halliday pula telah memperkenalkan kaedah berfungsi pada tahun 1973 dan pada pertengahan tahun 1970-an projek Majlis Eropah dia telah buat satu sistem pengajaran bahasa di seluruh Eropah sebab dah melihat pada banyaknya peraturan bahasa tu, jadi majlis
projek Majlis Eropah pada ketika itu dia bina satu sistem untuk pengajaran bahasa di seluruh Eropah lah. Okey, so ini adalah keseluruhan macam mana sejarah daripada sebelum, semasa dan selepas peperangan, macam mana linguistik terapan ni muncul. Okey, seterusnya. Okey, tadi ada selepas peperangan ada disebutkan tentang kaedah berfungsi yang dinyatakan oleh Halliday. Okey, apa yang ditekankan oleh Halliday di sini adalah 3 perkara, iaitu ideologi berkaitan dengan fakta dan pengalaman. Yang kedua, interpersonal, melibatkan untuk menjaga hubungan peribadi dengan orang lain. Dan yang ketiga adalah teks, dengan menyatakan hubungan dan organisasi dalam teks. Contohnya menjelaskan, meringkaskan, memberi isyarat awal dan akhir hujah. Maksudnya ada 3 perkara yang Halliday ditekankan, iaitu ideologi, interpersonal dan teks. Dari segi idea, hubungan dan teks. Okey, seterusnya. Okey, Howard pula dia telah menjelaskan fungsi bahasa ni ada 6 perkara. Dalam setiap perkara itu mestilah ada fungsinya kan. Jadi Howard dia lebih menjelaskanlah bahasa ni untuk apa sebenarnya. Yang pertama disebutkan bahasa adalah untuk menyampaikan dan mencari maklumat ataupun fakta. Okey, yang kedua adalah dengan bahasa ni kita dapat menyatakan sikap seseorang tu macam mana. Dan yang ketiga, menyelesaikan sesuatu masalah. Yalah, cuba kita bayangkan kalau kita nak selesaikan masalah tapi kita tak tahu sesuatu bahasa tu, jadi dia akan jadi satu masalah lah kat situ. Yang keempat adalah bersosial. Bersosial lagi lah, sangat menggunakan bahasa. Yang kelima, penstrukturan wacana. Penstrukturan wacana ni macam yang saya sebutkan pada awal tadi, dari kaitan dengan retorik, iaitu lebih kepada macam mana kita nak membina bahasa yang indah. Dan yang akhir sekali adalah penambahbaikan komunikasi. Maksudnya kita dengan kita belajar bahasa, kita dapat perbaiki komunikasi kita. Itu saja daripada saya. Akan diteruskan oleh sahabat saya, Najwa Humaira. Okey, kita sambung kepada 8 tanggapan umum tentang bahasa. Ni secara umum je lah. Okay, yang pertama adalah existential yang bermaksud wujud. Yang kedua special. Yang ketiga temporal. Yang keempat kuantitatif. Yang kelima kualitatif. Yang keenam mental. Ini lebih kepada pemikiran ataupun idea. Yang ketujuh hubungan, iaitu macam mana bahasa tu menghubungkan sesuatu dengan sesuatu. Dan yang terakhir deisys. Deisys ni anafora ataupun non anafora. Dia macam satu sifat bahasa lah macam tu. Okey, seterusnya. Okey. Bahasa ni dipengaruhi oleh bahan yang digunakan oleh guru. Ni contoh bahan ni bahan apa benda yang membantulah di dalam kelas. Okey, seterusnya Little Wood dia ada mengatakan bahawa metod bahan dan bahasa yang digunakan di dalam bilik darjah adalah sebagai medium komunikasi. Maknanya dia kata pentingnya bahan dan bahasa ni untuk komunikasi murid di dalam kelas. Okay, seterusnya guru fokus kepada komunikasi berbanding tata bahasa murid. Komunikasi tu lebih dititik beratkan daripada tata bahasa. Dia mementingkanlah komunikasi ni. Dan yang terakhir, bahasa juga dipelajari daripada subjek bukan bahasa seperti sejarah. Ini subjek macam sejarah contohnya, dia ada term-term dia. Jadi murid pun boleh belajar bahasa daripada subjek-subjek yang bukan bahasa. Okey, seterusnya. Okey, komunikatif diterima baik oleh murid namun kesalahan bahasa masih berlaku. Ini macam tadilah. Kesalahan tata bahasa masih berlaku walaupun murid boleh berkomunikasi. Seterusnya, komunikatif membantu murid lancar berkomunikasi tapi tidak cukup untuk memastikan ketepatan bahasa, dan penilaian bahasa juga berkembang seiring dengan pedagogi bahasa. Okay, seterusnya. Okay, ini antara kriteria utama dalam menilai bahasa. Yang pertama, kesahan, kebolehpercayaan. Yang ketiga, practicality. Ini 3 benda yang
yang dititik beratkan dalam menilai bahasa. Okey, seterusnya. Okey, Mesic 1989, dia telah mengubah ujian kepada kertas seminar. Ujian ni, kertas seminar ni dia adalah merupakan sesuatu yang sesuai untuk menguji semua pihak termasuk pemeriksa dan pegawai kerajaan. Dia maknanya kertas seminar ni adalah sesuai untuk semualah. Dia merupakan satu daripada jenis ujian. Tapi ujian masih dipilih kerana sesuai untuk tujuan dan kumpulan murid tertentu. Ini kertas seminar ni tak diterima. Dia masih juga menggunakan ujian. Sebab apa? Sebab ujian adalah satu benda yang tidak boleh mengukur untuk semua pihak. Maknanya untuk sesetengah pihak je boleh guna ujian ni. Kalau kita guna kertas seminar tu sesuai untuk semua kan. Jadi benda tu tak sesuai. Dia guna ujian sebagai ukuran bahasa. Okey, seterusnya. Okey. Seterusnya munculnya teknologi. Teknologi berkembang pesat terutamanya apabila munculnya komputer ni masa dah ada komputer lah, satu alatan teknologi. Lepas tu komputer dapat digunakan pada masa yang fleksibel dan ini membuka pintu pembelajaran bahasa secara meluas. Okey, penggabungan audio dan video membantu murid belajar secara interaktif dan teknologi komputer juga boleh menganalisis pangkalan data yang besar seperti Corpora. Corpora ni satu teknologi ni lah, pangkalan data. Satu daripada contoh-contoh pangkalan data. Okey, seterusnya. Okey, ni kerjasama elemen sosial dan budaya dalam linguistik terapan. Labau dan Taron, dia meneroka bagaimana sosial ni mempengaruhi bahasa. Maknanya macam mana sosial murid-murid ni mempengaruhi bahasa. Dan seterusnya munculnya sosiolinguistik dan seterusnya teori sosial budaya mengatakan bahawa untuk mendalami pemikiran seseorang perlu melihat kepada peribadi dan persekitaran individu. Kebanyakan penggunaan bahasa iaitu lisan dan tulisan dibina bersama orang lain. Bukan seorang diri. Maknanya bahasa ni memerlukan kepada dua individu dan lebih. Maknanya dia tidak akan terbina dengan satu individu sahaja. Maknanya dia perlu ada hubungan lah. Okay. Dia perlu ada komunikasi. Okay, seterusnya. Seterusnya munculnya psikolinguistik. Psikolinguistik ni teknik yang lebih maju daripada yang sebelum-sebelumnya tadi. Dan kesimpulan yang boleh dibuat, teori-teori ni, psikolinguistik, sosiolinguistik ni, dia kebanyakan mendapat bahawa input yang diperoleh dalam otak manusia dikembangkan sendiri dan digunakan pada tempat yang sesuai. Okay. Seterusnya disambung oleh sahabat saya, Nur Adila. Okey, seterusnya saya sambung lagi berkenaan dengan tema dalam buku tersebut. Okey, dalam buku tersebut ada menceritakan berkenaan 6 tema. Okey, yang pertama iaitu tata bahasa. Kalau kita tahu tata bahasa itu merupakan nahu ataupun pengetahuan pelajaran yang membentuk kata, penyusunan dalam ayat. Contohnya kalau kita belajar mubtada, khabar dan sebagainya. Okey, yang kedua tema dalam buku tersebut ialah berkaitan dengan kosakata. Kosakata itu berkaitan dengan perbendaharaan kata, iaitu kita belajar perkataan tersebut. Contohnya kalau berkaitan dengan haiwan, okey, asadun, namirun dan sebagainya. Okey, yang ketiga, tema yang ketiga iaitu pragmatik. Okey, pragmatik itu merupakan salah satu cabang linguistik yang berkaitan dengan kajian tentang makna dan kesan yang timbul daripada penggunaan bahasa dalam situasi tertentu. Okey, yang keempat berkaitan dengan psikolinguistik. Okey, psikolinguistik juga merupakan salah satu cabang daripada linguistik iaitu gabungan daripada psikologi dan linguistik. Okey, psikolinguistik ini berkaitan dengan penggunaan dan pemerolehan bahasa oleh manusia. Okey, contohnya bagaimana seseorang pembicara ataupun penutur membentuk dan membangunkan perkataan tersebut.
Okey, dan tema yang kelima berkaitan dengan sosiolinguistik. Okey, sosiolinguistik juga merupakan salah satu cabang linguistik yang mana gabungan daripada sosial dan linguistik yang bermaksud bahasa yang digunakan oleh masyarakat untuk melihat masyarakat tu menggunakan bahasa mereka dalam pelbagai konteks. Okey, sebagai contoh, bagaimana taraf pendidikan seseorang tu memberi kesan kepada bahasa yang digunakan. Okey, contohnya dari segi taraf pendidikan, dari segi sosial, dari segi jantina. Okey, semua tu akan mempengaruhi, akan memberi kesan kepada bahasa yang digunakan. Dan last sekali ialah second language, iaitu masukkan dengan bahasa kedua. Okey, ni secara gambaran umum dan pastinya akan dibentangkan oleh kumpulan-kumpulan yang seterusnya. Okey, seterusnya saya masuk kepada perkaitan ilmu linguistik. Okey, kalau kita tengok dalam buku ni, dia maksudnya dia bab-bab tu diasingkan daripada holistik. Maksudnya satu bab membicarakan berkaitan dengan tata bahasa, maksudnya dia asingkan mengikut bab-bab tu. Apa perkaitan dia? Okey, yang pertama dia saling melengkapi ibarat seekor gajah. Okey, kalau kita tengok dekat point kat sini, dalam buku tu ada menceritakan berkaitan dengan kisah daripada India yang berkaitan dengan 5 orang yang buta. 5 orang yang buta ni ingin belajar berkaitan dengan gajah. Jadi mereka diminta untuk menyentuh bahagian tubuh yang berbeza. Okey, jadi kalau dia menyentuh tubuh yang berbeza, maksudnya akan ada kesimpulan yang berbeza. Okey, contohnya individu pertama tu dia pegang belalai. Okey, jadi dia akan memberi kesimpulan bahawa belalai itu ialah ular. Okey, kalau individu kedua pula menyentuh telinga, jadi dia beranggapan bahawa telinga itu ialah kipas. Okey, macam tu juga kalau dia menyentuh kaki, jadi dia akan beranggapan bahawa kaki itu ialah sebatang pokok. Okey, jadi maksudnya mereka itu membuat andaian dan kesimpulan mengikut bahagian masing-masing. Begitu juga dengan linguistik ni. Dalam buku ni setiap bab melihat satu bidang perkhususan masing-masing. Jadi setiap bab tu akan melengkapkan bahasa Arab tu sendiri. Okay, macam tu juga dengan seekor gajah, walaupun dia memegang part masing-masing tapi dia akan melengkapkan seekor gajah tersebut. Okay, seterusnya yang kedua, bukan ditulis oleh pengarang yang tunggal. Okay, maksudnya kat situ buku ni ditulis oleh pengarang yang berbeza-beza. Sebab apa? Sebab setiap orang tu tidak mampu menguasai semua bidang serentak. Maksudnya bidang tata bahasa ni ahli dia. Maksudnya ahli itulah akan menghuraikan berkenaan dengan tata bahasa. Okey. Seterusnya kesimpulan yang dapat dibuat daripada gambaran keseluruhan linguistik terapan ni. Okey, pertama, pembelajaran bahasa dan penggunaan bahasa ni tidak statik. Okey, yang kedua, bahasa sentiasa berkembang. Okey, yang ketiga, mempertimbangkan idea secara kritikal dan terbuka. Okey, maksud dia bahasa ni dia tidak statik. Maksudnya dia akan berubah mengikut peredaran zaman dan keperluan bahasa itu sendiri. Okey, itu sahaja daripada kumpulan kami. Okey, satu lagi dalam buku tu ada menyebut bahawa bahasa ni kan sentiasa berkembang. Okey, jadi di sinilah pentingnya penyelidikan dan kajian yang dibuat berkaitan dengan tata bahasa supaya bahasa tu sentiasa berkembang dan sentiasa ada perubahan. Okey. Okey, itu sahaja daripada kami. Okey, Assalamualaikum.